Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan uh, uh, terangkan sedikit berkenaan dengan bagaimana kita mengemas kini data transaksi di sistem RLA ni. Jadi kita lihat dari segi selepas kita mengemas kini maklumat utama, kita dah boleh mula mengunci masuk maklumat-maklumat transaksi dalam dalam kemaskini data di sistem RLA ini. Jadi kat sini kita nampak ada 5 modul, sub-modul dalam modul kemaskini transaksi. Dia ada daftar penyemak, rekod terimaan, rekod bayaran, rekod jurnal dan senarai terus niaga. Jadi kat sini sebenarnya kalau kita tengok kat sini ada daftar penyemak ni, penulis ni adalah nama-nama jawatankuasa ataupun bendahari ataupun presiden yang telah diberi kebenaran lah untuk meluluskan sesuatu bayaran ataupun transaksi. Jadi kat sini sebab dia ada perubahan-perubahan bila selepas berlakunya pemilihan terbaru. Jadi jika ada pemilihan terbaru, kita tidak boleh simply membuang nama yang lama sebab nama-nama lama ni dia bertanggungjawab dengan rekod-rekod yang telah lepas. Jadi kita kekalkan juga nama dia tapi kita nyah aktif dia. Jadi kita tak payah tick lah. Jadi kat sini kalau kita ada pertambahan yang baru, besok katalah nombor 2 ni pun dah tak aktif, kita ambil nombor 2, nombor 3, kita ambil nombor 3, nombor 4 sampai seterusnya lah. Dan kita boleh nyah aktifkan yang tak aktif lah. Bila kita dah nyah aktif, jadi masa pemilihan, masa kita buat urus niaga nanti, yang aktif saja yang akan appear dalam pemilihan tersebut. Nah, jadi kat sini saya nak tunjukkan macam mana cara kita merekod kat sini di rekod terus niaga lah. Contoh pertama kita gunakan adalah rekod jurnal. Rekod jurnal ni adalah untuk merekodkan baki-baki awal lah. Baki awal untuk satu urus niaga. So pendekatan saya pada kali ini saya akan gunakan transaksi tahun 2024 untuk kita rekodkan. Jadi kat sini bila kita lihat rekod urus niaga bagi baki awal Kalau kita tengok baki awal, bila kita nak buat baki awal, kita gunakan tarikh 1/1 lah, 1/1 2024. Okey, baki awal kita tik sini baki awal. Bila kita tik baki awal, dengan sendirinya ada dua medan yang akan dim lah. Maknanya dia tidak perlu diisi sebab dia auto. Sebab dia melibatkan apa tu baki awal. Jadi dengan sendiri sistem akan detect ini adalah maklumat-maklumat yang perlu di carry forward saja. Tak perlulah kita nak isi bahagian perihal dengan program. Jadi bila rujukan ni katalah rujukan adalah PK2023, penyata kewangan 2023 lah. Pegawai nampak. Jadi kita pilih nombor 1 dan yang aktif, kita ambil nombor 2 lah. Okey. Seterusnya kita masukkan kod akaun yang terlibat. Katalah saya ada tunai di tangan tahun lepas 200. Okey. Kita ada tunai di bank, katalah ada 20,000, 20,000. Katalah kita ada pelaburan tetap 1 juta. Okey. Dan kita ada contoh kita okey, kita terus buatkan reserve lah. Kita kat sini kita ada reserve equity dan persatuan. Okey, kita ambil 110. Bila kita tak masukkan lagi bahagian kredit ni, dengan sendirinya sistem akan keluarkan trigger mention that baki tak seimbang. Selagi tak seimbang, kita tak boleh posting lah. Tak boleh buat posting. Jadi saya cuba tekan nombor amount dia katalah sama dengan ni 10 200. Dengan sini bila dah seimbang, kita boleh posting lah. Bila kita posting, selesailah urus niaga tersebut pada tahun tersebut. Kita tengok urus niaga sini 2024. Okay, dia ada urus niaga baki awal lah. Kita nampak sini. Kita tengok sini ada sini. Okay, ada baki awal. Kita tengok sini 2024. Jadi kat sini ada sikit. Ini kita buat balik semula sebab ni dah pakai yang data lama. Saya buang semula, saya buat baru. Jadi kita buat baru, data lama kita kena key in balik lah. Okay. Baki awal. Okay, 1/1/24. Nombor rujukan dia PK2023. Pegawai. Okay, kod account adalah katalah tunai di tangan 200. Okay, tunai di bank 200,000. Okay, laporan tetap 1 juta.
So dengan sendirinya kita masukkan reserve 1.200.200. 1.100.200. Okey. Bila dah posting, dia dah tally, kita posting. So posting dia akan auto pergi ke disimpan lah. Okey. Jadi dengan sendirinya kita dah tahulah. Bila kita buka sini urus niaga ni 2024, kita akan nampak ada transaksi yang berlaku lah yang telah kita posting tadi. Okey. Selepas tu, katalah saya nak rekodkan terimaan. Terimaan katalah pada bulan Januari. Saya ada 5 transaksi pada bulan Januari menggunakan bank, katalah bank utama, Afin Bank ni. Okey, katalah satu hari bulan, katalah 2 bulan 1. Okey, ada satu terimaan dari ahli. Okey. Itu pada 3 hari bulan 1 pun ada, 4 hari bulan 1 pun ada, lepas tu ada 10 hari bulan 1 pun ada, lepas tu ada 11 hari, lepas tu 20 hari bulan 1 pun ada. Okey, satu kita ada katalah 31 hari bulan 1 pun ada. Okey, kita katalah terimaan daripada ahli. Okey, betul ni sumbangan. Itu dia adalah yuran program. Setelah ini adalah hibah. Itu ni keuntungan simpanan, keuntungan pelaburan tetap. Okey, katalah kita ada lagi apa? Kita ada lagi apa tu, sumbangan ahli. Sumbangan dari ahli. Okey, rujukan katalah ni 01/224. 24 02/24 03/24 04/24 05/24 dan 06/24. Okey, 24. Bila kita dah pilih ni, okay, kita pilih pula program. Program ni, katalah melibatkan program ni adalah yang ni, ada timbangan daripada ahli ni adalah operasi lah. Daripada operasi ni sumbangan, katalah ni melibatkan program, katalah kita nak buat anjuran bowling lah. Anjuran program, artinya ini pun ada bowling. Bowling, okay, lepas tu ni adalah katalah ada apa, hibah ni, ni hibah adalah operasi dan pentadbiran. Keuntungan pelaburan tetap 008. Dia adalah operasi dan pentadbiran. Dan sumbangan ahli, katalah ini melibatkan katalah bowling juga lah, pertandingan bowling. Code account, katalah terimaan daripada ahli, kita ambil katalah dia punya ni yuran ahli ni, terimaan daripada ahli ni katalah yuran belum terima. Contoh, yuran belum terima, ataupun kita nak masukkan ke yuran belum terima, ke ni sumbangan kita masukkan katalah 5001 ni. Dapatan katalah daripada sumbangan. Okey, ini yuran program, katalah yuran program kita masuk sini, ada tak yuran program. Okey, pendapatan daripada program, yuran katalah program sini. Itu hibah, kita tengok ada tak keuntungan hibah. Sini hibah simpanan, pelaburan tetap. Kita tengok ke ada tak pelaburan tetap punya keuntungan pelaburan tetap, ada tak? Tengok sini, tak ada. 5 keuntungan pelaburan. Okey, ada sumbangan ahli, katalah kita buat 500. Sumbangan ahli, sumbangan. Okey, katalah amount dia adalah 3,400, kita 5,700, 500, 200, contohlah. Okay. Pegawai ni tadi kita pilih yang aktif sajalah. Ada 2 kan, 2. Kita boleh copy paste je. Copy paste. Okey. Bila kita dah puas hati, katalah benda ni sama dalam penyata bank tu, kita check. Pas check, kita boleh posting. Pastikan ini dah dipilih bank mana yang kita nak yang menerima duit tersebut, dan kita posting. Kalau katalah terima tunai, kita pilih tunai lah. Kalau kita pilih bank lah. Kita boleh sekarang ni kita pilih tunai, kita pilih bank, kita posting. So once posting,
dia akan auto akan ada double entry di belakang tu akan dilaksanakan oleh sistem lah. Dekat sini kita kira satu saja. Tapi bila kita buat apa posting ni, dia akan auto effect kepada double entry di back end accounting system. Kita post. Okay, selesai untuk bulan 1 punya penerimaan. Okay. Jadi kita buat juga untuk bayaran. Katalah bayaran kita nak bayar, katalah bayaran allowance kita gunakan Finbank juga, contoh allowance. Kita nak buat program, ada bayaran allowance. Jadi kita tengok sini ada tak bayaran allowance. Ada tak bayaran bayaran allowance. Katalah bayaran allowance ni untuk program bowling. Tadi kita ada buat bowling kan? Kita ambil bowling. Kita ada bowling. Kita ambil allowance ni kita ambil 500. Okey. Ini pegawai ni tadi ni. Lepas ada lagi pada 10 hari bulan 1 kita pun ada bayaran catering. Bayaran catering. Okey. Sini kita ada katalah kita bayar, rujukan dia adalah catering Ali. Okey. Program katalah ni pertandingan bowling lah. Kita bayar makan. Ada makan minum, kita lah tengok sini ada makan tak. Ada makan, belanja makan dan minum. Telah dibayar melibatkan 1,000. Okey. Okey. Katalah ni last kali 31 bulan 1 kita ada charge bank. Charge bank. So charge bank ni melibatkan rujukannya charge bank. Katalah melibatkan operasi dan pentadbiran. Jadi kita ambil charge bank. Kat sini ada charge bank adalah RM10. Okey. Video ni. Okey, selepas tu kita tengok dah ada transaksi ni, kita boleh pilih semak dan posting. So bila posting dah selesai lah kita punya urus niaga tersebut. So bila kita dah selesai ni, kita boleh melihat kepada laporan. So laporan dah boleh kita lihat lah. So laporan ni kita pergi ke parameter. Kita boleh tengok parameter 1/1/2024 sampai akhir bulan 31/1/24. Kita nampak sebulan punya transaksi. Okey, kita lihat kepada jurnal urus niaga dulu. Ada tak transaksi yang kita rekodkan tu? Nampak ada 3 tadi. Ada satu ni baki awal. Yang ni rekod terimaan tadi. Sumbangan semua tu. Tu ada lagi. Ni ada bayaran tadi dah. Dia akan rekodkan kat sini lah. So pastinya akan tally lah kat sini. Dia akan tally. So seterusnya kita tengok dekat ledger urus niaga. Kita akan nampak ledger ni untuk keseluruhan kod lah. Okay, ni kod account bank, pelaburan tetap. Okay, ini kita akan nampak apa tu reserve semua ni, semua kod-kod account yang terlibat akan keluar di bahagian apa tu coding ni lah. Dia bukan ledger urus niaga lah. Okay. Seterusnya kalau kita nak lihat saja kepada account bank yang terlibat, Finbank, kita buka. Kita akan nampak lah sini satu saja, dia tidak akan buka kepada kod-kod yang lain lah. Jadi kita boleh nampak, kita boleh print yang ini satu. Jadi kalau kita tak perlu print semua kod. Kalau kita print semua kod, membaca kertas lah. Ini kita print satu kod saja dan dia akan print satu kod sajalah. Okey. Seterusnya kita akan nampak voucher urus niaga. Kita akan nampak voucher urus niaga yang terlibat. Dia akan nampak voucher ini. Kita akan keluarkan voucher urus niaga ni. So boleh print sebagai supporting cover untuk supporting dokumen yang kita akan gunakan untuk tujuan pengauditan nanti. Okey. Selesai untuk laporan urus niaga. Okey, kita nak tengok juga ada cost project. So cost project ni kita nampak kat sini ada operasi dan pentadbiran. Tadi ada ni kita nampak ada 1,200 untuk terimaan keuntungan pelaburan dan hibah. Betul lah. Ada 1,200 dan ada belanja charge bank RM10. So ada baki lah. Untuk operasi pentadbiran ada lebihan. Untuk bowling, okey, ada terimaan RM5,000 dan geran RM5,600 dan bayaran makan ada RM1,000 dan allowance tadi RM500. So dia akan keluar costing untuk pertandingan bowling. Okey, 2 saja. Sebaik daripada bulan 1 tu ada 2 saja. Okey,
Jadi kita boleh juga tengok kepada laporan prestasi bulanan, kita akan nampak bulan 1 saja direkodkan sebab kita punya rekod hanya sampai bulan 1 saja. Jadi kita akan nampaklah keseluruhan ni sampai ke kita punya jumlah. Ini berapa bulan 1 ni ada lebihan lah, nampak. Okey, ada lebihan daripada penerimaan 6,800, perbelanjaan 1510. So ada lebihan 5290. Okey. Sebab tu kita akan nampak laporan kedudukan bulanan, kita akan nampak apa tu dia punya ni account balance. Ni tadi ada, kalau ada tersilap dia akan nampak lah. Kat sini kita boleh tengok rekod ni. Ada 3,000 ni. Betul ke yuran belum terima ni ada 3,000. Kita tengok balik. Sama ada betul atau silap tu kita tengok balik. Okey. Selepas tu kita boleh tengok laporan perbandingan lah. Saya tak pergi ke penyata kewangan tahunan ni, kita boleh pergi ke laporan tahunan perbandingan tahun. Jadi kalau perbandingan tahun, dia akan membuat perbandingan tahun lepas lah, tahun sebelum. So tahun sebelum 2023, kita akan nampak sini lah. Jadi kat sini 2024 masih ada sikit lagi lah. Sebab ada banyak lagi transaksi tak buat lagi. Jadi kita nampak ada belum komplit lagi lah. Jadi kita akan nampak perbandingan antara 2023 dengan 2024. Okey. Penyata kedudukan kewangan, kita akan nampak balance sheet ni. Kita akan nampak ni lah, kita punya kedudukan kewangan kita ni berapa, aset berapa, kita punya equity berapa. Okey. Lepas tu kita akan nampak juga penyata prestasi kewangan. Kita nampak sini 5290, dia akan nampak lah perbandingan dengan tahun sebelum. Kita juga akan nampak penyata aliran tunai. Kita akan nampak 208,490, berapa baki yang ada kat tangan, berapa baki yang ada dekat ni, dia akan nampak presented kat sini lah. Mesti tally lah antara jumlah tunai dan setara tunai dan jumlah yang pecahan dia lah. Kita akan nampak pecahan ni 208490 ni pecahan dia apa, tunai di tangan dengan bank kat sini. Dan seterusnya kita akan boleh tengok nota kepada akaun lah. Okay, kat sini ada 2 pages nota kepada akaun. Ada lebih sebab ni berupa dengan tahun lepas kan. Yang tak ada tu dia akan kosongkan lagi lah. Sebab kita banyak lagi belum urusan gas, baru bulan 1 belum ada transaksi-transaksi lain yang berlaku. Jadi kat sini kita boleh nampak berapa dia punya ni. Okay, salah satunya yang kita nak ikut, kalau kita nak print. Kita nak print, kita boleh tekan Ctrl P. Ctrl P, jadi akan keluar print lah. So kita boleh print PDF ke, print ke terus ke, boleh juga. Kita boleh Ctrl P dulu lah. Saya akan buat PDF dulu supaya kita boleh semak balik nanti. Jadi Ctrl P untuk print. Dia tak ada klik kanan lah sini. Betul klik kanan. Kalau klik kanan yang nanti, kalau yang actual system dia tak akan boleh di klik kanan, dia tak ada jadi apa-apa. Jadi kita boleh gunakan shortcut Ctrl P untuk print. Okey. Okey, satu lagi kalau kita nak tengok dari segi apa tu perubahan, katalah ada silap tadi. Kita pergi senarai urus niaga, kita tengok tahun 2024. 2024. Katalah saya tengok tadi ada negatif dekat apa tu terimaan ahli tadi ada 3,000 ni. Okey, sini. Ni ada negatif tadi kan dekat ABT tadi kan. Jadi kita nampak janda pelik sikit. Jadi kat situ mungkin ada sebab ada kita nampak benda yang kita dah terima tu sebenarnya bukannya ahli. Kita punya hasil sebenarnya. Kita tukarlah hasil. Sini. Tukar hasil dengan sendirinya dia dah berubah lah. So tutup, kita buka balik 1 hari bulan 1 24 31 bulan 1 24. So, bila kita buka penyata kedudukan kewangan, dia tak nampak lah, dia takkan ada negatif. Jadi dia dah clear lah, dia dah pergi ke penyata prestasi kewangan, dia dah nampak ada lebihan sikit kat sini 3,000 ni. Jadi kat sini akan ada lebihan lagi lah 8290. Jadi kat situ adalah cara-cara kita nak menggunakan modul modul tu untuk kita buat pembetulan. Baik, sekarang tu saja untuk penerangan berkenaan dengan handling macam mana kita nak masukkan sistem ni. Dia sebenarnya mudah. Kita boleh kumpulkan data-data kita tu dalam bentuk Excel. Kita boleh copy paste and inbox. Jadi kita boleh cepatkan proses tu. Jadi bila kita dah define apa belanja ni, apa program ni, kita dah tinggal masukkan saja dalam kita punya ruangan sini dan kita tinggal check balik dan kita posting terus dalam kita punya modul terimaan ni ataupun bayaran. Dengan sendirinya di belakang nanti
double entry itu akan dilaksanakan oleh sistem secara automatik, dan kita hanya dapat report saja. So report ni kita akan boleh gunakan untuk tujuan pembentangan kita dengan mesyuarat ke, kita nak gunakan untuk apa tu sebagai pemakluman kepada ahli jawatan berkenaan kedudukan kewangan organisasi kita lah. Okey, sekadar tu saja untuk cara penggunaan sistem RLA ni. Sebab sikit saja, dia tak perlu banyak ini, sebab kebanyakannya dia dah automate, jadi kita tak perlu detail sangat dari segi ni, dan dia mudah saja, copy and paste ataupun kita type satu pun boleh, tapi kalau kita dapat copy and paste lagi cepat dan lagi memudahkan lah. Dan laporan yang kita boleh gunakan tu secara auto, bila kita dah lengkapkan semua dalam kemas kini transaksi, laporan itu akan dijana secara auto. Saya kata sekadar tu saja untuk sharing untuk cara penggunaan. Mungkin kita akan detail out lagi kalau jika ada satu contoh-contoh yang berkaitan lah untuk cara penggunaan bagi penjenisan organisasi itu sendiri, mungkin masjid ke, persatuan ke, kelab ke, kita akan tengok kemudiannya. InsyaAllah sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.